السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita pada malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan memulakan pengajian kitab kita yang baru, iaitu pengajian kitab akidah, iaitu yang kita ambil sebagai kitab yang pertama dalam perbahasan akidah ini, disebut sebagai Matan Al-Aqidah Al-Mursyidah, yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Ibn Tumat, ataupun kita lebih masyhur dengan nama Ibn Tumat, satu orang murid kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nama betul dia iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Maghribi As-Susi, lebih dikenali sebagai Ibn Tumat. Jadi dia ni adalah anak murid kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan perbahasan kita tuan-tuan berkenaan dengan kitab ini, iaitu berkenaan dengan ilmu tauhid. Kalau ada di tangan tuan-tuan ni kitab ni tuan-tuan, matan dia tak begitu banyak. Matan ni iaitu teks asal kepada perbahasan kitab ini, dipanggil matan. Bila mana matan dia ada syarah dia, bila mana dia ada syarah, kadang-kadang ulama dia buat lagi satu, dia panggil hasyiah. Ada matan, bila mana matan dia ada syarah, bila mana ada syarah dia ada satu lagi dipanggil hasyiah. Lagi kecil lagi perbahasan dalam masalah ilmu semua ada. Dia ada matan, dia ada syarah, kemudian dia ada hasyiah. Terutamanya ilmu akidah. Jadi di tangan tuan-tuan ni ada sebuah kitab yang telah dihuraikan, diterjemahkan oleh Tuan Guru Haji Ghazali Ahmad Al-Fatani Al-Azhari, ataupun lebih dikenali sebagai Baba Lisekam, satu orang ulama daripada negeri Fatani Darussalam, yang satu orang yang sangat alim dalam ilmu yang kita sebut sebagai ilmu akidah. Baik, sebelum kita masuk kepada perbahasan kitab ni tuan-tuan, suka untuk saya menerangkan kepada tuan-tuan, setiap daripada ilmu dia ada permulaan dia. Tak kira ilmu akidah, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf dan sebagainya, dia mesti ada dipanggil mabadi'. Mabadi' ni tuan-tuan dipanggil sebagai permulaan kepada ilmu tu. Apa yang nak ilmu tu nak diperbahaskan, ilmu tu bahas tentang apa kelebihan ilmu tu dan sebagainya, dipanggil sebagai mabadi'. Kalau kita mengaji pondok ataupun kita mengaji secara tradisional, tutor guru yang pertama sekali dia akan terangkan mabadi' ilmu.
Mabadi' ni pada tadi permulaan kepada ilmu. Tauhid dia ada mabadi' dia. Ilmu fiqh pun dia ada mabadi' dia. Ilmu tasawuf pun dia ada mabadi'. Wa ilmu tafsir, wa ilmu hadis, semua ada mabadi' dia panggil. Baik. Apakah mabadi' bagi ilmu tauhid? Dalam kitab syarah kepada Jauharatut Tauhid yang disyarah oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri, apa kata Imam Ibrahim Al-Bajuri? Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Mabadi' ataupun perumahan ilmu tauhid ni dia ada 10. Dia ada 10. Al-hadd wal mawdu'u thumma samara huwa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u wa ismu istimdadul hukm syari' masailul wa ba'dul bil ba'd ittafa wa man dara jami'a hadha syarafa. Baik, apa yang dipanggil sebagai ilmu yang dikatakan sebagai mabadi' ilmu tauhid? Yang pertamanya tuan-tuan, mabadi' ilmu tauhid apa dia? Iaitu pengenalannya. Apa dia tauhid? Apa dia tauhid? Tauhid ni tuan-tuan daripada kalimah ahad, maknanya tunggal, satu, yang kita sebut kul huwallahu ahad. Itu tauhid, berasal daripada kalimah ahad, kalimah tunggal yang maksudnya satu. Itu tauhid. Kalau akidah daripada kalimah uqdun, maknanya simpulan, ikatan. Macam kita sebut istilah apa namanya as-salah, semayang. Semayang pada segi bahasanya disebut sebagai ad-du'a, dengan makna doa. Itu pada segi lughah Arabiyah. Itu yang pertama. Pada segi istilah syarak pula, tauhid apa dia? Iaitu ilmu yang membahaskan mengenai akidah menurut agama ini. Itu ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Ilmu membahaskan berkenaan dengan akidah dengan dalil-dalil yang diyakini, bukan dengan dalil zon. Akidah dia tak pakai dalil zon, dia mesti guna dalil yang diyakini. Betul, dalam ilmu akidah ni tuan-tuan, kita kalau menggunakan hadis, kita menggunakan hadis mutawatir, kita takkan guna hadis ahad dalam perbahasan ilmu akidah. Apa hadis mutawatir Ustaz? Hadis yang diriwayatkan dengan jumlah perawi yang begitu banyak, yang mustahil bagi perawi tersebut berlakunya penipuan. Contoh, Nabi sebut satu hadis, berapa sahabat yang dengar? Mungkin 4 orang, mungkin 5 orang sahabat yang dengar. Bila mana lebih daripada 3 orang tuan-tuan, maka hadis itu dipanggil hadis yang ada perbanyak, ada banyak jalan. Maksudnya pada sahabat dengar tulang banyak. Ada 5 orang sahabat dengar satu hadis daripada Nabi. Setiap daripada sahabat ni diriwayatkan pula kepada sahabat, kepada tabi'in. Daripada 5 orang buka lagi, akhirnya pada mencapai darjat yang begitu ramai. Contoh antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan sifat dia mutawatir. 124,000 sahabat Nabi. 124,000 ni lah tuan-tuan yang bawa Al-Quran tu. Bawa kepada siapa? Kepada tabi'in. Tabi'in bawa kepada atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in bawa kepada sampailah pada hari ni Quran yang kita duk baca tu. Sebab itu menolak Quran kafir. Sebab apa? Dia menolak benda yang mutawatir, mana periwayatan dah terlalu banyak yang mustahil boleh berlaku penipuan. Itu dia panggil mutawatir. Sebab tu kalau kita tengok dalam ilmu akidah, ulama bila mana mensabitkan sifat Allah, nak meletakkan nama Allah, nak meletakkan sifat Allah, mesti dalilnya mutawatir. Tak boleh dalil itu hadis ahad, tak boleh. Walaupun sahih sekalipun. Contoh macam hadis yang mengatakan Allah berada di atas langit, Allahu fis sama', dia panggil hadis sujud. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Tetapi ulama tak ambil hadis itu untuk mengisbatkan akidah Allah berada di atas langit. Sebab apa? Sebab hadis tersebut tidak mencapai darjat mutawatir. Dia panggil hadis ahad walaupun sahih.
Sebab apa tuan-tuan jadi macam tu? Sebab dalil mesti diyakini, tak boleh zon, tak boleh ada sangkaan-sangkaan dalam dalil tersebut. So macam mana nak yakin? Yakini dengan ramai, yakin dengan majoriti, baru dikatakan keyakinan. Macam ahli sunnatil wal jamaah. Kenapa kita panggil ahli sunnatil wal jamaah? Sebab ahli sunnatil wal jamaah ni majoriti umat Islam, majoriti umat Islam. Itu dalam perbahasan akidah. Itu dalam tuan-tuan tengoklah dalam Asmaul Husna, daripada Ar-Rahman sampai kepada As-Sabur, semuanya mutawatir. Nafi lah, kita kata saya tak percaya dengan nama Allah Ar-Rashid, kufur lah dia. Saya tak percaya lah nama Allah As-Samad, kufur lah dia. Saya percaya lah nama Allah ni, dia nafikan 99, apa jadi kat dia? Kufur. Sebab apa dia kufur? Sebab dia tolak ayat Quran. Dia tolak ayat Quran yang menceritakan 99 nama Allah tu. Tu ilmu akidah tuan-tuan halus. Perbahasan dia halus. Sebab tu ilmu akidah ni dia letakkan ilmu yang pertama wajib ngaji. Kalau tak ngaji macam mana? Dia tanggung dosa. Dia tanggung dosa. Tu ilmu akidah. Dia panggil ilmu fardu ain. Apa fardu ain? Satu tuntutan individu yang Allah telah taklifkan kepada satu orang, dia tak boleh lari dah. Tapi sampai mana nak mengaji ilmu akidah ni? Sampai kita tahu asma dan sifat dia. Sampai tak macam tu. Kalau orang tanya kepada kita, adakah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah? Dia kata kudrah tu apa? Ni jaga-jaga. Dia tanya balik kat kita, kudrah tu benda apa? Maknanya fardu ain dia tak lepas. Adakah Allah tu bersifat dengan sifat sama'? Dia kata sama' tu apa? Adakah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar? Dia kata basar tu apa? Ni jaga-jaga. Kalau dia kata Allah, ya, saya yakin Allah bersifat dengan sifat kudrah. Mana Allah ni bersifat dengan sifat kudrah, saya yakin. Kita tanya, apa dalil sifat kudrah? Apa dalil Allah sifat kudrah? Dia kata, kalau buat dalil tak tahu, tu tak apa lagi. Yang penting dia tahu dulu. Dia kata lah tak tahu dalil Ustaz, saya dalil akal pun tak tahu, dalil Quran hadis pun tak tahu. Yang saya tahu Allah sifat kudrah. Orang ni macam mana? Okey tak akidah dia? Okey. Walaupun ada ulama kata tak lepas lagi. Tapi kalau dia dapat jadikan ada ayat Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa di atas tiap serta al-qadir tu mana-mana kudrah, maka lepas tauhid dah. Itu je. Nak bagi lepas tu keyakinan kepada asma dan sifat Allah. Tu akidah. Betul, akidah ni tuan-tuan, dia ilmu dia tu ilmu yang statik. Ilmu akidah ni dia tak macam fiqh. Fiqh ni dia meluas. Sebab tu kadang-kadang kita lihat ada kadang-kadang pendapat yang dulu kita beramal lah, kita tak beramal dah, ada tu fiqh. Tauhid no. Betul, saya selalu bagi tahu mengaji tauhid ni penting, sangat-sangat penting. Dalam banyak-banyak ilmu tuan-tuan, mati kita habis. Ilmu fiqh mati kita habis. Ilmu tasawuf mati habis. Tafsir, hadis, apa lagi, nahwu, balaghah, habis-habis. Tapi ilmu tauhid ni bawa sampai mati. Sebab apa Ustaz dia bawa sampai mati? Sebab apa dia? Sebab perbahasan dia tu tentang Tuhan. Macam mana kita berpegang dengan Allah, macam mana kita percaya dengan Allah. Dia tak ada ilmu lain, mereka ilmu tauhid je mengajak. Fiqh dia tak mengajak dah ilmu tu. Ada kita mengaji fiqh bab sembahyang percaya pada Tuhan? Tak ada. Fiqh ni dia beramal. Zahiriyah dia panggil. Zahiriyah dia panggil beramal. Tapi kalau ilmu tauhid tak, dia kepercayaan kepada Allah. Ini yang Nabi pasak kepada sahabat dia, tuan berapa lama? 13 tahun. 13 tahun Nabi pasak akidah dekat sahabat tu, yang bila mana Bilal kena siksa, Sayyidina Khabbab kena siksa, apa kata mereka? Ahadun ahad.
Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Macam mana Nabi pasak akidah tu? Tu kita kena tengok daripada sirah. Macam mana Nabi pasak akidah sahabat tak goyang. Mainlah apa pun tetap dengan akidah mereka kepada Allah. Beza dengan hari ni. Mai Syiah terikut Syiah. Mai Mu'tazilah terikut Mu'tazilah. Mai Qadariyah terikut Qadariyah. Sebab apa? Sebab stand kita dalam akidah tu dia tak tetap. Dia tak stabil. Sebab kita tak boleh nak jawab syubhat. Betul kalau tuan-tuan baca kita ni kitab Rumi. Kalau tuan-tuan baca kitab macam Aqidatul Najin, kitab Ad-Durus Samin, kitab tu dia bukan hanya cerita tentang dalil, dia ajar kita macam mana kita nak jawab syubhat. Syubhat ni apa tuan-tuan? Benda-benda yang datang kepada kita yang fahaman itu selain daripada ahli sunnah. Contohnya kita nak jawab Khawarij, macam mana kita nak jawab Mu'tazilah, macam mana kita nak jawab Syiah. Tu dalam tauhid. Tu kata Baba S panjang dulu, dia kata bila mana kita tak mengaji akidah secara dalam, syubhat yang mana tu kita tak boleh tepih. Kita tak boleh tepih. Sebab apa kita tak boleh tepih? Sebab kita tak ada senjata nak tepih. Macam orang perang kan, dia ada perang, dia siap dengan perisai dia, dia siap dengan senjata dia, mainlah apa pun dia tolak. Sebab senjata dia tu, senjata orang mukmin apa dia? Akidah dia. Akidah tu main apa pun dia tolak. Liberal ke secularism ke apa ke, dia tolak. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan ahli sunnah, dia tolak. Ni tuan-tuan nak mengaji sampai tahap macam tu. Tapi adakah tu wajib syarak? Tak wajib. Kalau kita kata macam mana Ustaz nak jawab Syiah, kita tanya boleh jawab tak? Tak boleh jawab, lari. Dengar Ustaz, dia ni faham dia lain lah Ustaz. Duk dengar macam Mu'tazilah pun ada, Qadariyah pun ada. Tanya boleh jawab tak? Dia punya soalan. Tak boleh jawab, lari. Jangan dengar. Tapi kalau kita boleh duduk dengan dia, berjawab dengan dia, okey. Mana kita boleh, kita ni ada senjata kita boleh tolak. Ini tuan-tuan, akhir zaman Nabi kata pada ujian kepada akidah. Betul Nabi kata al-fitnatu asyaddu minal qat'. Fitnah itu lebih besar daripada berbunuh. Apa makna al-fitnah di situ? Tuan Imam Tabari kata bahawa fitnah itu apa dia? Yakni ujian kepada akidah. Tu nak main. Akhir zaman ni tuan-tuan, bukan uji tak sembahyang, bukan ujian harta, tapi ujian akidah. Ni nak main tak lama lagi ni. Tak tahulah, tak lama lah, lama lagi dah kuat harap itu. Tu bapak bagi segala fitnah Dajjal tu. Dajjal ni main fitnah harta kita tak? Dajjal datang halang kita sembahyang ke? Tak. Dajjal datang ni rosakkan akhlak kita ke? Tak. Dia kacau apa tuan-tuan? Dia kacau akidah, kepercayaan kepada Tuhan tu. Itu yang dia kacau. Dia tak kacau kalau rumah kita besar, dia tak rampas. Kita ada kereta besar, dia tak rampas kereta kita. Dia takkan jadi kita ni jadi buruk, akhlak tak ada. Tapi dia kacau akidah kita. Itu Dajjal. Apa tu yang para ulama kata pada cara nak lawan Dajjal ni dengan tauhid. Jelas-jelas tu tulis kat dahi dia kafara. Tapi orang ikut tak? Orang ikut. Pasal orang ikut ni akidah tadi, tauhid tadi. Inilah tuan-tuan yang kita mari tauhid ni. Betul kata Nabi SAW, kalau katalah Dajjal dah main Bukit Jana ni tuan-tuan, lari masuk bukit kan, pindah atas, duduk atas, jangan jumpa. Nabi cadangkan kepada kita, kalaulah Dajjal datang ke tempat kamu, dia main ni, WhatsApp abang lah, sagi Dajjal nak main, betul dalam grup, pakat-pakat naik bukit. Sebab apa? Di Bukit Selamat Dajjal tak sampai sana. Tapi kalau kita yang buat berani, duk kata boleh lawan dia, Nabi kata jangan, sebab fitnah dia terlalu dahsyat. Itu Dajjal. Itu bagi tahu tauhid. Itu yang pertama. Baik. Perbahasan ilmu ini berkenaan dengan zat Allah dan segala sifat Rasul.
dan segala benda yang wajib, mustahil dan harus pada akal. Itu yang kedua. Apa faedah tuan-tuan belajar ilmu akidah? Faedahnya bila mana kita ma'rifatullah tu. Yang ketiga pada faedah dia mengenali Allah. Tu yang ketiga. Yang keempat, kedudukan ilmu ini lebih mulia daripada segala ilmu. Tu yang keempat. Yang kelima, ilmu ini adalah asas segala ilmu. Maknanya ilmu syariah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, kepala dia adalah ilmu tauhid. Itu yang kelima. Dan yang keenam, siapa yang mula-mula kumpulkan ilmu akidah ni, yang membukukan dia dan sebagainya, iaitu imam kita lah. Kita ni tuan-tuan, ilmu dalam akidah kita ada dua orang imam yang kita pegang. Yang pertama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Al-Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi. Dia kita ngaji sifat 20 tu lah. Kita ngaji sifat 20. Pengasas dia siapa? Pengasas dia Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Cuma di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat Allah hanya 13. Sifat apa? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah ni, sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tak masuk di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tu perbahasan dia. Jadi kalau orang tanya kita, ni ngaji sifat apa? Sifat 13 ke sifat 20? Kita kata 13 hukum ngaji, 20 hukum ngaji. Sebab kita ni tuan-tuan mengikut tariq Al-Imam Sanusi. Lah itu kata panjanglah cerita, cuma sifat 20 dan 13 ni sama. Pengasas dia iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di belah kota Baghdad. Dekat belah Samarkand muncul satu orang imam namanya Al-Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi. Kebanyakan mereka ni tuan-tuan bermazhab Hanafi. Kita Syafi'i, Maliki. Imam mazhab kita dalam akidah iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia datang lepas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i awal lagi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari datang kemudian. Ada pun mereka yang bermazhab Hanafi, kebanyakan mereka mengikut Al-Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi. Hambali ikut apa? Hambali dia ikut mazhab Al-Asariyah dia panggil. Betul, Ahli Sunnatul wal Jamaah ni ada 3. Tuan-tuan ingat betul-betul. Yang pertama dipanggil Al-Asy'ariyah, kita lah. Yang kedua dipanggil Al-Maturidiyah, mereka yang mengikut Al-Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi. Yang ketiga dipanggil Al-Asariyah. Siapa Al-Asariyah ni? Mereka yang mengikut akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Asariyah ni tuan-tuan kebanyakannya adalah Ahlul Hadis, seperti Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud. Ini semuanya Al-Asariyah. Dia orang ni based on kepada asar, kepada Quran dan hadis saja. Ini golongan Al-Asariyah dia panggil. Tu yang ketiga lah. Golongan tiga ni Ahli Sunnatul wal Jamaah. Dan kebanyakan ulama dia masuk 3 golongan ni. Ulama fiqh ke, ulama tasawuf ke, ulama balaghah ke, ulama nahwu ke, dia berduduk dalam 3 golongan ni. Betul kata Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi dalam kitab beliau Ithaf Sadatul Muttaqin, beliau kata iza utliqa man ahli sunnati wal jamaah famuradu bihim al-asyairah wal maturidiyah. Bila mana kamu mengitlaqkan siapa ahli sunnati wal jamaah, mereka tu adalah al-asyairah wal maturidiyah. Wahabiyah tak masuk. Baru-baru ni tuan-tuan resolusi yang dibuat oleh Jabatan Mufti Muzakarah Sultan Nazrin baru-baru ni, Wahabi dikeluarkan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini resolusi yang dibuat di Perak. Mana Perak ni tuan-tuan, kita tak iktiraf Wahabi sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab kita tak kira Wahabi ni sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, sebab akidah mereka banyak bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, terutamanya dalam perbahasan ayat-ayat sifat. Nanti kita akan sampai bab tu. Kita sampai. Itu golongan Wahabi yang mengikut kepada satu orang Syekh nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka ni muncul zaman kerajaan Turki Osmaniyah. Cerita panjang lah tuan-tuan. Cuma resolusi yang dibentangkan oleh Mufti Perak Sahibul Sama'ah Datuk Wan Zaidi Wan Teh, ketika mana muzakarah baru-baru ni di Kaipoh, kita buat resolusi
Muzakarah Sultan Nazrin mengeluarkan Wahabi daripada Ahli Sunnatul wal Jamaah. Al-Asy'ariyah bukan Wahabi. Bukan Wahabi. Ini panjang nak cerita ni, panjang. Cuma secara umum macam tu. Kalau nak bincang itu, kita bincang kat belakang. Alhamdulillah. Kita boleh bawa bukti berapa banyak akidah Wahabi ni yang bercanggah dengan Ahli Sunnatul wal Jamaah. Dan saya terang kepada tuan-tuan, tuan-tuan pun tak sanggup nak dengar. Tanya Ustaz Izzat. Ustaz Izzat kena saya kat Jordan ni lah. Saya duduk dengan mereka ni, tuan-tuan dah tak larang nak debat. Tapi lah ni saya kurang debat sebab dah berusia. Dah berusia ni tuan-tuan kurang lah. Kita pun nak jaga juga jantung kita. Dia berdebat-debat sakit jantung, cerita lain pula. Dia kata tu Wahabi. Buku-buku dia orang ada kat kita. Tu kajian yang kita buat. Ni tuan-tuan gerakan ni memang ada. Tapi di Perak kita tak iktiraf dia orang. Kita tak iktiraf. Kalau dia Perlis lain lah. Kalau Perlis dia nak iktiraf Wahabi silakan. Itu negeri dia orang. Tapi negeri Perak, saya selaku guru takmir, selaku pemegang tauliah negeri Perak, kita buat resolusi bahawasanya pada Wahabi tidak termasuk sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu negeri Perak. Itu resolusi muzakarah Ahlus Sunnati wal Jamaah baru-baru ni. Itu sebagai pengetahuan tuan-tuan lah. Kau ada tuan-tuan yang terlepas pandang. Apa gerakan Wahabi ni cerita lain. Hari kita akan cerita gerakan-gerakan ni. Baik. Itu yang ke-6. Yang ke-7, ilmu ini dinamakan sebagai ilmu tauhid, ilmu kalam, fiqh akbar dan sebagainya. Yang ke-8, tempat terbit ilmu ni daripada mana? Daripada Quran, hadis dan juga akal. Yang ke-9, hukum mempelajari ilmu ni dipanggil ilmu fardu ain. Fardu ain. Dan masalah yang dibahaskan apa dia, iaitu berkenaan dengan zat Allah, berkenaan dengan sifat Allah, asma Allah, berkenaan dengan kerasulan. Yang ketiga berkenaan dengan pada hari akhirat, benar-benar sam'iyat. Inilah tuan-tuan dia panggil mabadi' asyarah yang kita belajar dalam di pondok-pondok dan sebagainya, seperti mana yang disebut dalam matan Jauharatut Tauhid. Baik, kemudian tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni, matan tak banyak tuan-tuan. Ini kalau buku ni, kalau tuan-tuan tengok matan ni sikit je. Saya dulu matan ni memang kami buat selibus sebagai hafalan masa belajar dululah. Lah ni kalau tuan-tuan tanya ingat tak ingat, memang tak ingat lah. Ni ya, solat ya, daripada berapa baris je pun solat. Walaupun dia solat tuan-tuan, yang menariknya matan Aqidah Al-Mursyidah ni, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan mesti kenal lah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni. Dia memerintahkan untuk apa? Untuk muazzin mengkumandangkan membaca matan Aqidah Al-Mursyidah ni dekat mimbar-mimbar ataupun dekat menara-menara masjid sebelum azan subuh. Itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestin daripada tentara salib, yang makamnya ni ada dekat Syria, yang Syahid Dr. Syed Ramadan Al-Buti dikebumikan di tepi makam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu diperintahkan membacanya pada setiap malam, dan diperintahkan untuk baca sebelum subuh. Matan Aqidah Al-Mursyidah tak banyak tuan-tuan, pendek je. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, dalam buku ni, hanya satu helai matan yang dikarang oleh syekh kita, ini Ibnu Tumat rahimahullahu ta'ala. Matan yang pendek, matan yang kita kata yang senang, tetapi mengumpulkan semua akidah Ahlussunnati wal Jamaah dalam ni, dalam matan akidah ni. Baik, insyaAllah kita akan mulanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang ada kitab ni, tuan-tuan buka muka surat yang ke-7, muka surat yang ke-6, matan Al-Aqidah Al-Mursyidah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Matan Al-Aqidah Al-Mursyidah. I'lam arsyadana Allah wa iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi. Itu dia panggil matan. Matan tu yang Arab tu. Baik.
Apa kata Syekh rahimahullah? I'lam, ketahuilah olehmu. Kita terjemah dulu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami dan kamu. Sesungguhnya wajiblah ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu esa pada pemerintahannya. Itu dipanggil matan dan juga terjemahan dia. Baik. Kalau tuan-tuan tengok yang di bawah tu, yang di bawah ni, yang ni syarah daripada Babali, Tuan Guru Haji Ghazali yang saya sebut nama dia tadi. Baik, kita tengok apa syarah dia. Nota kaki nombor 1 tu. I'lam. Apa makna i'lam? Yakni ketahuilah olehmu. Dengan maksud apa dia? Menunjukkan kepentingan perkara yang akan disebut selepas ni. Betul guna kata i'lam. Ketahuilah olehmu apa dia? Perkara yang nak sebut lepas ni sangat-sangat penting. Penting sebab apa tuan? Sebab dia akidah. Sebab dia ilmu aqidah. Betul Imam Al-Ghazali sebut apa dia? La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Berkata Imam Al-Ghazali, tak sah satu ibadat melainkan setelah dia mengenal siapa yang dia sembah. La tasihhul ibadah, maksud tak sah pada satu ibadat. Mungkin ditolak, mungkin pahala berkurangan. Illa ba'da, melainkan selepas dia mengenali siapa yang dia sembah. Ada sebahagian daripada ajaran sesat yang kita tanya pasal apa tak semayang. Dia kata lah semayang apa kalau tak kena Tuhan. Ni tu pula. Kita kata mana ni Imam Ghazali sebut, tu salah tu. Mengenal Allah secara 100% tuan tak boleh. Al-ajzul idrak, kata Sayyidina Abu Bakar, lemah dalam mendapati Allah itulah iman. Lemah. Sebab kita tak boleh nak mengenali hakikat Tuhan tu. Tak boleh. Kita hanya mengenali apa tuan-tuan? Sifat dan asma. Itu je. Nak kenal secara mendalam zat Allah macam mana bentuk dia, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu perbahasan akidah dia bukan bahas tentang zat. Zat Allah macam ni, zat tak. Dia bahas tentang sifat yang ada pada zat dan asma Allah tu je. Tak lebih daripada tu. Sebab apa tak lebih tuan-tuan? Sebab tak mampu cerap dengan akal. Betul kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi zalik. Apa-apa yang kamu gambarkan Allah, bertakhayul Tuhan macam ni, Tuhan macam ni, Tuhan macam ni, fallahu bi khilafi zalik. Allah sekali-kali tak seperti mana apa yang kamu khayalkan. Tu Allah. Tak boleh tuan-tuan kita mayangkan Allah macam satu orang pemuda, tu tak boleh. Betul saya kata di ajaran Wahabi tu ada sebahagian buku yang ada kepada kita yang mereka menggambarkan Allah ni satu orang pemuda yang sangat tampan, yang duduk di atas singgasana. Cuma kata pengarang kitab tu, aku tak tahu dia ada janggut ke tak ada janggut. Akidah apa ni tuan-tuan? Itu saya kata tu betul ulama ahli sunnah wal jamaah mengeluarkan golongan daripada ahli sunnah. Macam mana kita nak gambarkan Allah kalau akal kita tak boleh nak tergambar? Kata Imam Ahmad tadi, Muhammad tasawwarta bi balik, apa yang kamu gambarkan Allah di benak hati kamu, di fikiran kamu, Allah tak sama seperti mana apa yang kamu gambarkan. Betul, kita tak boleh terima akidah tu. Akidah ni tuan kita tak boleh nak terima. Sebahagian daripada mereka mengatakan apa tuan-tuan? Orang yang berada di atas bukit lebih dekatnya dengan Tuhan sebab berada di atas. Habis tu kita duduk bawah. Saya boleh bongkar tuan-tuan satu-satu. Sebab dulu masa saya mengaji benda inilah yang saya fokus. Dan kita jumpa banyak. Ni atas gunung. Ni atas gunung. Dia orang duduk di bawah kaki gunung. Kita tanya dekat mereka, siapa yang paling dekat dengan Allah? Tu yang duduk atas gunung tu. Sebab apa duduk atas gunung dekat dengan Allah? Sebab Allah ada kat atas. So makin tinggi dia, makin dekatlah dengan Tuhan. Lepas tu saya tanya satu orang, apa tu Syekh Muzaffar yang naik ke bulan tu? Lagi dekat kan dengan Tuhan? Dia kata lagi dekat. Tak gila tentang akidah macam ni. Saya buat akidah macam ni.
Ini yang bagi masalah. Kita tak tahu apa yang kita nak bawa pada masyarakat. Jadi betul Syekh kata i'lam, ketahuilah. Sebab apa? Benda yang nak sebut lepas ni sangat-sangat penting. Sebab akidah ni tuan-tuan nak bawa sampai mati la ilaha illallah tu. Dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, kalau kita mengaji dalam matan umum barahin dan sebagainya, dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu dia ada simpulan iman dia. Ada apa dalam la ilaha illallah? Ada 41 akidah, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat haru bagi Allah, ada 41. Di dalam Muhammadur Rasulullah ada 9. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat haru bagi Rasul, ada 9. 41 campur 9, 50. Dalam simpulan iman ni tuan-tuan, ada 50 akidah yang terkumpul dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya dengar anak-anak murid Tok Guru Haji Mat Saman, dia kata apa dia? Jadikan simpulan iman ni darah daging kita. Jadikan ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, jadikan darah daging ni yang berakar umbi dalam jasad kita. Sebab tak macam tu orang dulu mengaji tauhid, tu tauhid mereka tu tuan kuat. Sebab apa? Simpulan tu yang ada dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, dia disemat, ditacap, disemat dalam hati-hati tu. Atau yang kuat tu, malah apa pun boleh tolak tu. Sebab apa? Simpulan tu dah lengkap 50 tadi tu. Atau dalam ilmu aqidah i'lam. Baik, arsyadallahu wa iyyaka. Ini satu doa kita Syekh Tuan Guru kita Tuan Babali. Ini adalah satu doa, namanya ialah jumlah du'aiyah. Semoga pembaca mendapat petunjuk seperti yang didoakan oleh pengarang. Mana pengarang kita Imam Ibnu Tumat, dia doakan kepada kita semua dan dia juga supaya apa? Mendapat petunjuk daripada Allah. Apa kata dia lagi? Annahu yajibu ala kulli mukallafin. Kata tengok tu dah ada nota kaki nombor 3 tu. Sesungguhnya wajib ke atas setiap mukallaf. Apa dia mukallaf? Yakni mereka yang ditaklifkan hukum syarak, dia panggil mukallaf. Diberati. Hukum syarak yang mana? Hukum syarak yang 5: wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 ni. Bila mana ada ciri-ciri dia. Siapa mereka tu? Mereka yang berakal tu yang pertama. Dalam kita yang pertama adalah Islam. Dia Islam. Kemudian dia berakal. Mana dia bukan kanak-kanak, dia bukan budak-budak, dan dia bukan orang gila. Yang ketiga baligh. Baligh maksudnya sampai umur. Yang keempat dia panggil sampai seruan dakwah Islam kepada dia. Dia panggil mukallaf. Kita tengok kitab kita tu, kata Syekh kita, kata Imam kata Babali, berakal iaitu boleh membezakan sesuatu yang kotor dan juga suci. Juga tuan-tuan diketahui sebagai mumayyiz, dia panggil. Macam mumayyiz ni apa tuan-tuan? Mumayyiz ni mana satu orang budak, dia tak balik lagi. Tapi dia boleh beza baik dengan buruk, kotor dengan suci. Dia boleh beza. Kalau zaman-zaman ni tu guru kata kalau dia kencing, dia berak, dia boleh basuh sendiri. Tu dia panggil mumayyiz, dia panggil. Mumayyiz. So kalau budak mumayyiz jadi imam sah dia ikut. Budak mumayyiz umur apa? 7 tahun, hafal Quran. Tapi belum balik hafal Quran. Tengok kanan, tengok kiri, tak ada imam. Imam tak main, bukan masjidnya, tempat lain. Imam tak main. Mana imam tak main? Tiba-tiba satu orang budak dengan pakai kopiah dia, dengan jubah, kita kontrol dia sangkut kat ni, tengkok. Kita kata, tu budak tu bukan mengaji tahfiz ke? Oh, mengaji tahfiz. So dia jadi imam. Kita kata budak jadi imam apa? Dia belum balik lagi. Tak balik apa? Dia apa Quran dia tu. Kita kata, "Dik, masa awak cik, kami tak boleh jadi imam, adik jadi imam tak?"
tengok kita atas bawah, boleh. Dia pun main lah depan jadi imam. Kita pakcik-pakcik umur 60-70 ni berimamkan kepada dia. Sah tak semayang? Benda berlaku tak berlaku kan? Tapi kukup berlaku ni, kita kontrol dekat ni tengkok. Macam mana? Bismillah. Siapa kata sah angkat tangan? Siapa kata yang tak sah Zat ikut budak-budak apa? Siapa kata lantak Zat kami tak tahu apa? Dalam mazhab kita Syafi'i sah ikut. Selagi mana rukun dengan syarat dia patuhi. Elok bacaan dia elok. Hafal Quran, rukun elok, tertib dia buat, boleh ikut, boleh. Itu pada budak mumayyiz. Sebab apa 7 tahun 8 tahun ni tuan dah boleh lah. Saya jumpa memang ada. Kalau 7 tahun 8 tahun ni dia hafal Quran, dia orang dia cepat hafal dan sebagainya. Kita nak tahu nak jadi imam, boleh. Harus pada syarak, tetapi tak digalakkan. Sebab apa? Sebab imam mesti satu orang yang dah berusia. Cuma kalau lelaki tak ada, ataupun cucu kita, cucu mengaji tahfiz 8 tahun umur dia, balik kampung nak semayang maghrib, Tok Wan tak confident nak bawa semayang maghrib baca kuat. Kita kata ni abang jadi imam. Oh ya, Tok Wan tak nak. Tok Wan ni tak apa nak confident sangat. Tak apalah abang bawa lah, abang pun jadi imam. Cucu kita duduk belakang upah. Boleh tak? Harus tak? Harus. Selagi mana budak ni cukup rukun, tertib dia buat, tomak ninah dia buat, sila, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia berakal, walaupun dia tak sampai kepada usia balik. Sebab usia balik itu usia yang wajib semayang. Tapi dia dah semayang awal dah, umur 7 tahun 8 tahun tu dia semayang, bagus lah. Tu bagi budak mumayyiz. Lepas-lepas bagi salah dia kita kontrol balik, tak apa, tak ada. Habis tak kata, tapi tak berlaku. Habis katalah contoh kalau cucu kita balik, tu dia panggil budak mumayyiz, dia panggil. Baik, yang kedua baligh, iaitu sampai had umur yang ditaklifkan oleh syarak. Khilaf antara ulama mazhab kita Syafi'i, baligh adalah pada umur 15 tahun, manakala mazhab Imam Abu Hanifah baligh pada umur 18 tahun. Mazhab kita Syafi'i daripada umur 9 sampai 15. Wa imam laki-laki wa imam perempuan. Had 15 tahun tu maksimum. Tapi kalau umur 15 pun tuan-tuan tak datang tanda-tanda baligh. Apa tanda-tanda baligh? Antaranya, minta maaf sebut, antaranya mimpi keluar air mani. Kalau wanita dia keluar darah haid, tak keluar darah haid, mimpi pun tak. Kita tanya dia kata hantar semayang tak? Dia kata tak semayang, tak cukup umur ni. Umur berapa? 20. Apa umur 20 tak cukup? Dia kata tak mimpi pun. Ni salah. Itu tanda je. Tanda ni kalau ada satu orang, dia katalah dia mimpi umur 12 tahun dia mukallaf. Kalau umur 10 tahun dia mukallaf. Macam tu dah perempuan tak semayang, kita betul tak semayang, kata tak pernah keluar darah, salah. Itu tanda, alamat. Betul dalam mazhab kita Syafi'i dia letak 15 tu. Umur 15 ni panggil umur maksimum dia panggil. Mula daripada 9 sampai ke 15. So 15 tu maksimum. Lepas daripada 15, tanda ke tak ada tanda ke, engkau sudah dikira sebagai mukallaf. Bila mana dikira sebagai mukallaf, wajiblah ke atas dia sembahyang, wajiblah ke atas dia kalau wanita tutup aurat dan sebagainya. Mulalah tu tanda je lah. Mimpi keluar darah tu tanda. Tapi bukannya muktamad kalau tak ada tak dikira mukallaf, bukan. Betul. Tapi mazhab Hanafi dia kira 18. Dia kira 18 tahun. Dia macam darah haid kan. Darah haid paling alal aqal di sisi mazhab kita Syafi'i sehari semalam. Sepanjang-panjang maksimum 15 hari 15 malam. Tapi adakah satu orang tu perlu tunggu sampai 15? Tak. Kadang-kadang dia berhenti 7 hari je.
Tapi 15 tu tempoh maksimum. Tempoh maksimum bagi darah. Mazhab kita Syafi'i 15 tahun dikira sebagai baligh. Mazhab Hanafi kira 18 tahun. Baik. Yang ketiga dipanggil sampai dakwah Islam. Padanya iaitu kenal Allah dan wajiblah mengetahui Allah itu satu sahaja dalam pemerintahannya. Ini dipanggil golongan-golongan mukallaf. Baik. Kemudian kata Syekh Rahman sikit lagi, untuk mengetahui bahawa Allah Jalla wa'ala itu esa pada pemerintahannya. Tengok nota kaki nombor 4. Apa yang dikatakan wahidun fi mulkih, iaitu tiadalah yang berkongsi pemerintahan kerajaan Allah dengan Allah, dan tiadalah yang boleh dibandingkan pemerintahannya dengan Allah. Allah merupakan raja di dunia dan akhirat yang mengatur, memerintah dan menyusun kedua-duanya. Maka inilah yang dinamakan sebagai ilah dan Rabb. Tiadalah perbezaan antara uluhiyah dan rububiyah, sebab dia sama. Uluhiyah ni pada keesaan Allah. Rububiyah mempercayai Allah yang mentadbir alam. Itu dipanggil uluhiyah, dipanggil rububiyah. Uluhiyah ni pada keesaan yang mutlak pada Allah. Itu dipanggil uluhiyah dia panggil. Rububiyah mempercayai Allah yang mentadbir alam. Di sisi Ahlussunnatul wal Jamaah tidak ada beza uluhiyah dengan rububiyah. Sebab bila mana satu orang berpegang Allah uluhiyah, dia mesti berpegang Allah rububiyah. Bila mana dia pegang Allah rububiyah, dia mesti berpegang Allah tu uluhiyah. Ini yang kita kritik fahaman sebahagian daripada aliran Wahabi tadi. Sebab di sisi mereka Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Tu beriman dengan tauhid rububiyah, tapi tak beriman dengan tauhid uluhiyah. Kita kata ini iskal. Iskalnya sebab apa? Macam mana satu orang dinisbahkan kepada tauhid kalau dia langsung tak beriman dengan Allah? Atau dia panggil tauhid tiga tu, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Okeylah tuan-tuan mengaji tak ada masalah, tapi mesti jelas di sisi Ahlussunnatul wal Jamaah tak ada beza. Uluhiyah ke rububiyah ke asma' wa sifat tidak ada beza. Sebab bila mana satu orang dia beriman dengan keesaan Allah, sudah pasti dia beriman Allah yang mentadbir alam. Bila mana dia beriman Allah mentadbir alam, sudah pasti dia mengesakan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, dia orang percaya Allah mentadbir. Percaya Tuhan yang mentadbir ni, tapi dia orang tak melakukan penyembahan kepada Allah. So itu bukan tauhid. Tauhid mesti apa dia? Percaya Allah sebagai mentadbir alam, dia yang menciptakan alam, bahkan kita percaya dan menyembah Allah Jalla wa'ala. Itu baru namanya tauhid. Tauhid. Ini sebahagian kita kritik berapa pendapat daripada golongan-golongan Wahabi tadi yang menyamakan antara uluhiyah dan juga rububiyah, yang membezakan antara uluhiyah dan rububiyah, sehingga mereka mengatakan Abu Jahal bin Abu Lahab itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, tapi tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Itu salah pada segi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Sifat ketuhanan Allah bersifat dengan sifat-sifat kamalat. Kamalat adalah sifat sempurna, seperti mana qudrah, iradah, ilmu dan lain-lain. Firman Allah Jalla wa'ala, law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Dalam ayat ini Allah telah menghubungkaitkan antara kewujudan Tuhan dipanggil sebagai ilah lain dengan kebinasaan. Hal ini kerana ilah juga difahami Tuhan yang mentadbir alam. Maka tiadalah beza pada ilah dan Rabb, kerana kedua-duanya saling lazim melazimi. Hal ini berbeza dengan ajaran tauhid tiga ni, ajaran ni yang dipropori oleh Syekh Ibn Taymiyah, yang membezakan antara uluhiyah dan juga rububiyah dipanggil Rabb. Perbezaan ini adalah bid'ah yang tidak berlaku pada zaman Nabi SAW dan bersalahan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Dia ada perbahasan tauhid tiga ni panjang juga lah tuan-tuan.
ilmu tauhid ini banyak perbahasan dia, cuma kita berpegang bahwasanya Allah Ta'ala satu orang yang beriman, wajib dia beriman dengan uluhiyah Allah, wajib beriman dengan rububiyah Allah. Menafikan salah satu daripada dua benda ni, uluhiyah dan juga rububiyah, kita takkan panggil dia orang yang beriman. Kita tak panggil dia orang yang bertauhid. Dan insya-Allah ni kita akan sambung atas matan yang kedua, khalaqal alam bi asrihi al-ulwiyya was-sufliyya wal 'arsya wal kursiyya was samawati wal arda wa ma fihima wa ma bainahuma. Lagi tuan-tuan, cerita tentang arash, kursi, apa dia arash, kursi, insya-Allah kita akan lihat pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.